Assalamualaikum, wahai adik-adikku. Bertemu kita kembali dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Marilah kita belajar bersama mengenai agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala masih memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita, rezeki umur kita yang panjang, rezeki kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita dapat membedah lagi, mengkaji lagi, mempelajari lagi dengan lebih mendalam ilmu agama kita, iaitu agama Islam. Okey adik-adik, tak nak buang masa adik-adik, insya-Allah hari ini adik-adik, Ustaz Mi akan bawakan kepada adik-adik tentang pelajaran bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 2 bidang akidah, pelajaran yang ke-11, tajuknya Kekuatan dan Kekuasaan Allah. Tapi pada kali ini kita ambil dari tajuk yang besar ini, iaitu Kekuatan dan Kekuasaan Allah, unit 1, iaitu Allah Ta'ala yang bersifat dengan Al-Qadir. Kita akan tengok adik-adik, apakah maksud Al-Qadir. Okey, jom adik-adik boleh ambil buku teks sebagai rujukan. Adik boleh ambil buku teks Pendidikan Islam KSSM tingkatan 2 sebagaimana yang adik-adik dapat ya. Jadi adik-adik boleh buka muka surat 68 dan kita akan belajar sehingga muka surat 70. Okey, sebelum kita nak masuk kepada pembelajaran kita adik-adik, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Apa yang kita akan dapat di akhir pembelajaran ini. Setelah adik-adik bersama Ustaz Mi, kita tengok apakah yang kita akan dapat, apakah yang kita akan masukkan ke dalam hati kita, yang kita dapat hayati di dalam kehidupan kita. Yang pertama adik-adik, menyatakan maksud Al-Qadir. Al-Qadir ni maksud dari segi bahasa dia apa dia, dari segi istilah dia apa dia. Yang kedua, menyatakan dalil naqli Al-Qadir. Kita akan tengok dalil naqli, iaitu daripada Quran mengenai Al-Qadir. Kemudian yang ketiga, menghuraikan bukti Al-Qadir. Kita akan tengok satu persatu bukti Allah Ta'ala yang bersifat sifat kesempurnaan Allah Ta'ala sebagai yang disebut sebagai Al-Qadir, serta menghubung kaitkannya dengan kehidupan kita. Mari kita hayati supaya kita dapat ambil pedoman di dalam kehidupan kita dan dapat memantapkan lagi akidah kita. Okey adik, jom. Okey adik-adik boleh tengok. Sekarang kita tengok yang mula-mula sekali, iaitu Al-Qadir. Al-Qadir dari segi bahasa yang menentukan. Dari segi bahasa Al-Qadir ni apa dia? Menentukan. Okey, dari segi istilah, nama Allah Al-Qadir adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa menentukan. Allah Ta'ala yang maha berkuasa menentukan. Ini kata kunci dia. Berkuasa menentukan. Menentukan apa? Sesuatu perkara berdasarkan kehendak, iradahnya dan ilmunya. Okey? Semua yang berlaku atas muka bumi ni, nanti kita akan tengok bukti-buktinya, semuanya atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan sesuatu perkara yang berlaku kepada kita, ke atas muka bumi ni, kepada alam ini, semua di atas kehendak dan iradah Allah dan ilmu Allah. Faham adik? Cantik. Okey, sekarang kita tengok dalil naqli. Dalil naqli yang kita akan tengok ialah surah Al-An'am ayat 65. Okey, Ustaz Mi akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sadaqallahul Azim, surah Al-An'am ayat 65. Okey, kita tengok maksud dia.
Dan kita tengok serba sedikit tadaburnya. Maksudnya, katakanlah, dialah siapa? Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa menghantarkan kami azab seksa. Kuasa menghantarkan kami azab seksa, iaitu bala bencana dari sebelah atas kamu atau sebelah bawah kaki kamu, atau dia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah, berpuak-puak. Okey. Ayat yang pertama ni, pada bahagian yang pertama ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita dia berkuasa. Maknanya kita berkuasa apa? Berkuasa menghantarkan kami azab seksa, bala bencana. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kamu jangan rasa selamat atas dunia ni. Jangan rasa selamat, sebab azab Allah boleh sampai bila-bila. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu ada 3 bentuk azab. 3 bentuk azab. Tengok azab dia apa? Dari sebelah atas. Dari sebelah atas kamu, atau daripada sebelah bawah kaki kamu, atau menjadikan kamu berselisih pendapat, berpecah belah, berpuak-puak. Inilah azab yang disebutkan dalam ayat ni. Jadi kita jangan rasa selamat. Dari sebelah atas, apa dia? Dari sebelah atas bermaksud hujan yang terlalu lebat. Boleh jadi contoh begitu. Hujan yang terlalu lebat sehingga membanjirkan satu-satu kawasan, itu merupakan azab dari Allah. Nampak tadi? Daripada atas. Kemudian daripada atas juga bermaksud di atas kita, pimpinan kita, dia boleh menjadi azab pada kita. Dapat pemimpin yang zalim, azab. Kalau seorang isteri dapat suami yang zalim, azab. Kalau seorang pekerja dapat bos ataupun ketua yang zalim, azab. Itu adalah azab daripada Allah, daripada sebelah atas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu daripada sebelah bawah kaki kamu. Okey, daripada sebelah bawah kaki kamu, kita dapat tengok atas dunia ni ada bahagian-bahagian berlaku apa? Tanah runtuh. Kan? Ada bahagian-bahagian tanah yang rapuh menyebabkan bangunan-bangunan runtuh. Itu salah satu contoh. Nak cerita banyak takut tak sempat. Okey. Itu salah satu contoh. Dan bahagian bawah juga azab yang Allah Ta'ala bagi ialah orang bawah kita. Kalau kita seorang ayah, anak-anak kita menjadi azab pada kita. Dia derhaka pada kita, tu azab. Isteri kita, orang bawah kita, dia menderhaka kepada kita, melawan kita, menjadi ujian bagi kita. Itu azab. Dan kita ada pekerja yang mendatangkan masalah kepada kita. Itu azab daripada Allah, daripada sebelah bawah kaki kita. Maksud daripada firman Allah Ta'ala ini. Dan Allah Ta'ala bagi yang ketiga azab dia apa? Azab ini, azab yang ketiga yang lagi teruk. Apa dia? Atau dia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah, berpuak-puak. Berbeza pendapat. Kadang-kadang dalam satu family itu berbeza pendapat. Apa jadi adik-adik? Berpuak-puak. Kadang-kadang sampai adik-beradik tak boleh berkumpul sekali sebab berbeza pendapat. Tak balik raya. Kenapa? Berbeza pendapat dengan ayah. Ni, tu baru family. Belum cerita lagi dalam organisasi. Belum cerita lagi dalam negara. Ni lagi dahsyat adik-adik. Sebab tu ujian ni, kalau ikut tadi daripada sebelah atas tu teruk dah. Pergi ke belah bawah, lagi teruk. Pergi lagi belah nombor 3, lagi teruk. Dia teruk sampai ke lagi teruk. Kenapa Ustaz Mi kata lagi teruk? Tengok Allah Ta'ala sambung. Dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Bila berbeza pendapat adik-adik, maka berlakulah satu masalah. Dan masalah ini, bila berbeza pendapat, apa jadi? Dia akan jadi berpecah belah dan berakhir dengan perbuatan ganas dan kejam. Adik-adik dapat tengok kan? Kadang-kadang adik-beradik bergaduh. Dan kadang-kadang antara adik-adik bergaduh ni, berpecah belah, berpuak-puak ni sampai apa? Sampai mendatangkan pergaduhan. Sampai ada yang berbunuh-bunuhan. Sampai ada yang lebih dahsyat pada tu, kalau melibatkan negara, sampai berperang. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala perbuatan ganas dan kejam. Perhatikanlah, kata Allah, bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami. Kekuasaan Allah Ta'ala tadi. So, jangan rasa selamat atas dunia ni. Jangan lupa Allah. Jangan lupa berdoa. Kerana apa? Bila kita lupa Allah, kita buat maksiat, maka tunggulah azab daripada Allah.
Sebab tu jangan sekali-kali lupa Allah. Allah Ta'ala bagi tahu awal dah. Keterangan dia yang menunjukkan kebesaran dia. Dengan 3 azab tadi boleh datang pada kita bila-bila masa. Dan kita dah nampak pun sebelum ni kan, adik-adik. Daripada sebelah atas berlaku banjir besar, kita dah dapat tengok dalam berita. Daripada sebelah bawah tanah runtuh, kita dapat tengok dah. Daripada perpecahan rumah tangga, perpecahan keluarga, negara berperang, kita dapat tengok semua tu. Tu semua azab yang Allah Ta'ala turunkan. Maksud daripada ayat ni. Jadi jangan lupa Allah. Mintalah pada Allah, terus melakukan ibadah pada Allah, supaya turun rahmat daripada Allah. Kita aman dan harmonis sentiasa. Allah Ta'ala beritahu apa? Yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Okay, adik? Dah faham? Cantik. Ini dalil naqli. Jadi kita tengok yang seterusnya, bukti Allah. Sekarang tengok bukti pula. Bukti Allah bersifat Al-Qadir. Allah menguasai seluruh alam, meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat 61. Maksud dia apa? Maksudnya, sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya? Sudah tentu mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamuk berpaling? Nampak adik? Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW melalui ayat ni, wahai Muhammad, bertanya, jika engkau bertanya kepada orang musyrik, siapa cipta langit, siapa cipta bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya, sudah tentu mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling? Macam mana mereka ni boleh berpaling daripada Allah? Bagaimana? Kerana satu sifat adik-adik, sombong. Keterangan daripada Allah di hadapan mereka, dan mereka mengakuinya. Nampak? Mereka mengakui Allah, tapi kerana kesombongan itu, dan mereka ada Nabi, tak nak ikut Nabi, maka ini yang berlaku kepada mereka. Apa jadi? Mereka berpaling kerana tak dapat ilmu yang benar daripada Allah, sedangkan hidayah itu ada di hadapan mereka. Baik adik, jadi kita jangan jadi macam mereka ni. Kita kena buat apa? Kita selalu datang majlis ilmu, selalu tengok video-video berkaitan agama, supaya lagi mantap akidah kita. Baik adik, seterusnya kita tengok. Seterusnya, bukti Allah bersifat Al-Qadir. Yang kedua, Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Jasiyah ayat 5. Maksudnya, dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu ia hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah mati, serta pada peredaran angin. Semua itu mengandungi tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya, serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal berfikir. Ayat ni nak cerita apa adik-adik? Nak cerita Allah Ta'ala berkuasa. Ni yang kita tengok, pertukaran siang dan malam. Ni kita tengok kejap siang, kejap malam. Adik-adik ingat, macam tu je ke kita tengok? Kita nampak apa? Kita mesti nampak Allah. Sebab apa? Sebab yang jadikan itu Allah. Yang jadikan itu Allah dengan kuasa dia. Dia bukan macam tu je berlaku, bukan. Dia ada satu kuasa, iaitu Allah yang maha berkuasa melakukan itu.
siang dan malam silih berganti. Kemudian turun rezeki. Rezeki yang dimaksudkan dekat sini ialah hujan. Hujan yang Allah Ta'ala turunkan adik-adik, itu Allah yang buat. Kuasa Allah yang menjadikan hujan turun dari langit lalu menghidupkan dengan tumbuhan di bumi sesudah mati. Yang gersang, yang tak ada apa, kan, yang kering kontang, bila turun hujan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sesudah kering kontang tak ada lagi hidupan, binatang pun lari ke tempat yang lain. Tapi bila turun hujan, semua orang datang. Begitu adik-adik. Serta pada peredaran angin, yang jadikan angin tu adik-adik yang bergerak dan sebagainya, kan. Angin adik-adik yang menggerakkan awan ke tempat sesuatu. Okey, tengok angin dia tergerakkan awan, lepas itu awan tu bergerak. Allah Ta'ala punya kerja tu. Allah Ta'ala punya kuasa menggerakkan awan melalui angin. Kemudian awan tu duduk kat satu tempat, lalu turunlah hujan. Itu Allah. Dengan kehendaknya, kat mana dia nak turun hujan, melalui pergerakan angin, itu kehendak Allah dan ilmunya. Sebagaimana kita tengok maksud Al-Qadir dari segi istilah tadi. Berkuasa menentukan. Menentukan. Dengan apa? Dengan kehendak dan ilmunya. Jadi Allah Ta'ala gerakkan awan. Begitu juga Allah Ta'ala menggerakkan tumbuh-tumbuhan. Dengan dia bunga, kan. Angin menggerakkan dia bunga lalu tumbuh. Itu begitu adik-adik. Jadi inilah kuasa Allah. Semua itu mengandungi tanda. Jadi kita tengok semua yang berlaku. Peredaran angin, turunnya hujan, pertukaran siang dan malam. Ini semua Allah Ta'ala punya kuasa. Sebab tu orang beriman dia akan tengok penciptaan langit dan bumi ni. Apa yang berlaku atas bumi ni, apa yang berlaku di hadapan dia, daripada pertukaran siang dan malam, hujan yang turun dan angin yang datang, semua itu adalah dengan kuasa Allah. Sebab tu di hujung tu, bagi kaum yang mau menggunakan akal berfikir. Jadi kalau kita fikir adik-adik, bertambah iman kita. Kita akan dapat satu jawapan, yang berkuasa melakukan semua ini hanyalah Allah. Okay adik-adik, faham? Baik, itu yang kedua bukti. Okay, kita tengok yang ketiga bukti Allah bersifat Al-Qadir, ialah Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala yang ada di langit dan di bumi. Ni kuasa Allah. Cipta langit dan bumi Allah, menghancurkan segala ada yang di langit dan di bumi pun Allah. Mari kita tengok ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. صدق الله العظيم. Surah Al-Isra ayat 99. Dia tengok maksudnya, tidakkah mereka memerhatikan Allah yang menjadikan langit dan bumi, berkuasa menciptakan orang seperti mereka dalam bentuk yang baharu, sedangkan dia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu orang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Okey adik, kita tengok tadaburnya sikit. Tidakkah mereka memerhatikan Allah yang menjadikan langit dan bumi? Adik-adik tengok kan, langit dan bumi. Kita akan dapat satu jawapan, yang cipta tu siapa? Allah. Allah berkuasa menjadikan langit dan bumi. Kalau Allah Ta'ala berkuasa menjadikan langit dan bumi daripada tak ada, daripada tak ada langsung, Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala boleh tak ciptakan manusia, kan? Manusia dan satu hari yang lain, setelah Allah Ta'ala menghancurkan semuanya, Allah Ta'ala jadikan balik manusia yang telah mati, semua bumi dan langit musnah, Allah Ta'ala ciptakan satu alam yang lain, iaitu hari kebangkitan kita. Boleh tak adik-adik? Ya, pandai. Boleh. Sebab apa? Sebab kalau daripada tak ada pun boleh jadi ada, ini kan pula benda dah ada, cuma nak jadikan saja. Adik-adik kena fikir tu. Maka iman kita pun bertambah adik-adik. Okey, kemudian Allah Ta'ala kata berkuasa menciptakan orang
seperti mereka dalam bentuk yang baharu. Kita ni Allah Ta'ala jadikan. Dah jadikan, lepas itu Allah Ta'ala matikan, lepas itu Allah Ta'ala nak hidupkan. Mudah ke susah? Sangat mudah, sebab kita dah ada. Lainlah kita tak ada, itu lagi susah. Ini benda dah ada, cuma jadikan. Dan kita fikir pula, di antara Allah Ta'ala nak jadikan langit dan bumi dengan nak jadikan kita, mana lagi susah? Ya? Langit dan bumi lagi susah, sebab lagi besar, lagi luas, lagi saya pun, Ustaz ni pun tak boleh nak cakap. Adik tengok cakrawala pun cukup dah. Sangat luas, sangat besar. Kita hanya duduk di bumi yang kecil ni saja. Banyak lagi tempat lain yang besar. Nak jadikan cakrawala yang besar ni lagi teruk daripada nak jadikan manusia yang hanya banyak ni, ya adik-adik. Jadi mustahil ke Allah Ta'ala nak jadikan hari kiamat, menghidupkan kembali kita? Takkan mustahil, adik-adik. Maka imanilah adik-adik, setiap apa yang kita buat pasti akan dibalas oleh Allah, dan kita akan dibangkitkan, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Faham adik? Yakin dengan hari akhirat, amanlah hidup kita, baiklah akhlak kita. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Sedangkan dia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Allah Ta'ala dah jadikan hidup kita ni sampai umur apa? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata umur kita 60 hingga 70 tahun. Itu kebiasaan. Tapi ada yang mati dalam perut pun ada, lahir-lahir pun mati pun ada, umur 3-4 tahun mati pun ada, muda pun mati. Kita akan mati mengikut tengok, kuasa Allah yang menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak baginya. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dengan kehendak dan ilmunya, dia yang menentukan kita mati bila. So, hidup kita bukan di sini, di sana, adik-adik. Kerana di sana hidup kita selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. So, berusahalah atas dunia ni untuk mendapatkan akhirat yang kekal di dalam syurga yang kekal. Faham adik? Cantik. Dalam pada itu, orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Orang zalim tetap tak terima. Kenapa? Sebab mereka sombong. Sombong maksudnya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. So, jangan jadi orang yang sombong. Pergilah majlis ilmu, menuntut dah ilmu, kerana jahillah yang menyebabkan kita kufur. So, belajarlah ilmu supaya kita dapat mantapkan lagi akidah kita, lagi dekat kita dengan Allah. Faham adik? Cantik. Okey, kita terus lagi adik-adik. Okey, bukti yang keempat. Bukti Allah bersifat Al-Qadir. Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Contohnya, mukjizat terbesar kepada Rasulullah ialah Quran. Quran yang kita baca. Kita tengok ayat Quran dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Shadaqallahul azim, surah Al-Isra ayat 88. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan setanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan setanding dengannya walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Ayat ini nak bagi tahu adik-adik, Allah Ta'ala dia berkuasa mengurniakan mukjizat pada Nabi dan Rasul, dan mukjizat terbesar kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Quran. Dengan kuasa Allah, Allah Ta'ala bagi mukjizat tu, dan tak ada siapa boleh lawan. Orang boleh buat. Al-Quran ni dia ada apa? Dia ada apa? Ayat-ayat yang indah daripada Allah, dan tak ada siapa boleh lawan ayat-ayat indah daripada Allah. Buatlah macam mana pun orang boleh tahu ini bukan daripada manusia, ini dari Allah. Sebab ayatnya tersusun rapi dan indah. Orang Arab, dia boleh puisi, dia boleh syair, dia boleh buat, tapi takkan sama dengan ayat Allah. Dan yang uniknya, ayat Allah dia sekali dengan
pengajaran. Indah tambah pengajaran. Tu mukjizat Quran yang datang pada kita. Yang kita boleh buat. Nak tiru kumpul-kumpul ni, jin dengan manusia kalau berkumpul, nak buat macam Quran, kita boleh buat satu-satu je adik-adik. Syair-syair, pengajaran-pengajaran, tak boleh dapat kumpulkan sekali jadi satu ayat yang penuh syarat dengan kata-kata yang indah dan penuh pengajaran. Tak dapat. Hanya Quran je. Sebab apa? Dia wahyu daripada Allah. Dia kalamullah. Adik-adik, ni maksud ayat ni. Okey, ni cabaran Allah kepada siapa yang nak lawan Allah. Yang ni pun kamu tak boleh lawan, macam mana kamu nak lawan Allah? Kan? Okey, begitu adik-adik. Sekarang kita pergi kepada bukti Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qadir, iaitu Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menurunkan hujan dengan ukuran ataupun kadar yang tertentu. Mari kita tengok hadis ayat Quran ya. Ayat Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bagi tahu, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Allahu Akbar. Adik-adik tengok ayat ni. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Dia berkuasa turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Sebab kalau tak ikut ukuran, jadi apa kat bumi kita adik-adik? Jadi apa kat kawasan kita adik-adik? Dia jadi banjir. Dia boleh jadi lemas. Orang mati bergelimpangan. Sebab apa? Sebab lemas. Kerana air hujan turun melimpah-limpah. Pernah berlaku tak? Ya, pernah berlaku. Kat Malaysia sendiri pun pernah berlaku banjir. Dan macam-macam kemusnahan berlaku akibat daripada banjir tersebut. Dan ada juga kematian kerana banjir. Tapi dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, Allah Ta'ala bagi ukuran. Awan dibawa ke tempat tu, turun hujan pada kadar tertentu. Jangan nampak begitu saja adik-adik. Itu adalah kuasa Allah. Faham? Cantik. Kita tengok seterusnya. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Turun hujan, bukan hujan tu turun terus diserap oleh bumi. Nampak adik-adik? Allah Ta'ala jadikan ia bertakung supaya kita dapat menggunakan air tersebut. Masuk air itu ke dalam tasik, masuk air itu ke dalam sungai, jadi air, mata air. Allahu Akbar. Itu semua menjadi kemudahan bagi hamba dia, kita ni hamba Allah, untuk dapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Kalau diserap oleh tanah, kita nak dapat air daripada mana lagi adik-adik? Nampak? Allah Ta'ala berkuasa buat tu. Dia jadikan ada takungan air. Dia jadi ada tempat kita boleh ambil air. Ada tasik, ada apa? Ada sungai, ada mata air yang boleh kita jadikan untuk kita dapatkan air. Allahu Akbar. Maha penyayangnya Allah Ta'ala pada kita adik-adik. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Allah Ta'ala sambung. Dan kalau aku nak bagi kemarau, aku boleh bagi. Memang ada kawasan-kawasan di dunia ini kemarau. Kemarau panjang. Lepas itu Allah Ta'ala turunkan hujan. Nampak adik-adik? Allah Ta'ala boleh buat. Dia jadikan kemarau. Berapa lama ikut kehendak dia, ikut ilmu dia. Menyebabkan ada binatang yang lari ke tempat lain. Hidupan pun tak boleh hidup di kawasan tu sebab tak ada air. Allah Ta'ala buat tu. Dan tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan hujan. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Lalu datanglah hidupan-hidupan. Dan suburlah tempat tu. Siapa buat tu adik-adik? Allah. Dengan kuasa Allah yang menentukan menurut kehendaknya dan ilmunya. Faham adik? Cantik. Jadi kita teruskan lagi. Tengok yang terakhir. Bukti Allah bersifat Al-Qadir. Bukti Allah Ta'ala bersifat Al-Qadir. Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Surah Al-Qiyamah
ayat 40. Maksudnya, adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu, yang menjadikan matahari dan bulan, bintang, cakrawala yang kita dah bincangkan tadi? Allah Ta'ala yang menjadikan pertukaran siang dan malam yang kita bincangkan tadi. Allah Ta'ala yang mendatangkan azab pada kita daripada atas kita, daripada bawah kaki kita, yang menjadikan manusia berpecah belah kerana berbezanya pendapat, sehingga manusia menjadi berperang, manusia menjadi bersengketa, bergaduh, berbunuhan kerana perbezaan pendapat itu tadi. Yang buat semua tu, kan? Yang memberikan angin, yang menurunkan hujan, yang menjadikan bumi dan langit. Takkanlah Allah Ta'ala yang menjadikan semua itu tak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Jawapan adik, Allah Ta'ala tanya ni, jawapan. Ya, jawapannya boleh. Sebab yang Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi tadi, pertukaran siang dan malam tadi, kuasa Allah Ta'ala yang menggerakkan awan melalui angin. Dan semua itu lebih payah, kan? Macam Ustaz Mi cerita tadi apa? Nak jadikan langit dan bumi lebih payah daripada nak menjadikan manusia. Sebab bumi dan langit lebih besar, dan nak menguruskannya lagi memerlukan kuasa yang luar biasa, yang takkan ada pada orang lain melainkan Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan itu. Takkan dia tak boleh hidupkan kita daripada mati kita, kemudian kita hidup kembali di hari akhirat? Ya, jawapan dia adik, ya, Allah Ta'ala boleh hidupkan kita. Kerana kita dah ada, dah mati, kemudian hanya nak hidupkan balik. Hanya mengatakan kun fayakun, maka jadi-jadilah. Itulah kuasa Allah. Adik-adik, cantik. Tersemat dalam hati kita semua yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi pengajaran yang besar pada adik-adik. Terus berdoa pada Allah, jangan rasa selamat atas dunia ini, kerana azab Allah boleh datang pada kita bila-bila masa. Allah Ta'ala hanya nak kita ibadat pada dia. Allah Ta'ala hanya nak kita munajat pada dia. Allah Ta'ala nak jangan kita lupa pada dia. Bila kita lupa dia, maka tunggulah azab Allah. Sebab apa? Bila maksiat berleluasa, maka azab Allah ataupun bala Allah akan turun. Dan dia tak kena pada orang baik saja, dia akan kena pada semua orang. So, jangan merasa aman dan selamat atas dunia ni. Okay, adik-adik? Okay, sekadar itu dulu adik-adik pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis yang Ustaz Mi letakkan di deskripsi. Sediakan untuk adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik boleh jawab dengan baik. Tekan link dan jawab semua soalan. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi. Tahniah semua, jumpa lagi. Jangan lupa beramal. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With